Pertama sekali saya nampak Fazli ni, dia sendiri pun tidak tetap dengan pendirian dia. Peringkat awal ketika kupasan tu, nampak sangat dia nak mengampu Tan Sri Muhyiddin Yassin lah. Dengan mengatakan bahawa dia memetik sirah Nabi Yusuf, yang mengatakan bahawa ketika zaman Nabi Yusuf ada 7 tahun keadaan baik, ada 7 tahun keadaan tidak baik, dan ini telah menyebabkan Nabi Yusuf mengutamakan simpanan. Dan atas dalil yang diberikan itu, maka beliau menolak cadangan yang telah dikemukakan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak supaya moratorium diberikan secara automatik, kan? Dan beliau juga tidak bersetuju simpanan hari tua seperti KWSP diberikan kepada rakyat, dan sepatutnya digunakan ketika hari di mana kita sudah tidak ada pendapatan, iaitu hari tua. Jadi itu peringkat awal. Kemudian bila beliau meneruskan ucapan dia, saya tengok ucapan dia mengatakan beliau bersetuju pula duit KWSP itu diberi secara runcit-runcit RM500. Yang ini saya mula pelik dengan budak Fazli ni, kan? Saya mula pelik dengan budak Fazli ni sebab mula-mula dia kata itu simpanan untuk hari tua, kan? Kemudian tiba-tiba dia setuju pula diberikan secara runcit-runcit. Jadi saya nak tanya dengan Fazli ni, apa sebenarnya pendirian dia? Dia nak ikut dalil zaman Nabi Yusuf yang dia sebut tu, maknanya simpanan untuk hari tua jangan guna sama sekali, ataupun simpanan untuk hari tua tu boleh diberikan ataupun diagihkan secara runcit-runcit. Ini menunjukkan bahawa beliau tidak ada konsistensi, dia tak konsisten. Ketiga, saya tengok pendirian beliau berubah lagi, apabila MP daripada Pembangkang membangkitkan kenapa PAS menentang pemberian moratorium wajib, sedangkan walaupun 6 bulan kena faham ni, 6 bulan yang lalu, iaitu dari bulan 4 sampai 30 hari bulan September, bila kita berikan moratorium, bank-bank di Malaysia ini tahun 2019 masih mengaut keuntungan, sebanyak 32 bilion. Sedangkan jumlah moratorium yang diberikan daripada bulan 4 sampai bulan 9 itu nilai dia lebih kurang 6.34 bilion saja. Jadi ini yang menjadi persoalan dia. Kenapa tak boleh berikan kepada the M40? Maknanya bukan setakat B40 yang bersasar ni, sepatutnya M40 pun boleh diberikan. Kalau tak nak bagi pun tak payah bagi kepada the top 20. Itu apa yang ahli Parlimen Pembangkang kata. Tetapi hakikat dan realitinya macam saya sebut, dalam musim COVID ini bukan hanya the B40 yang terkesan, M40 terkesan, dan ada di antara top 20 pendapatan mereka sudah hampir sama dengan the B40. Kehilangan pendapatan kerana mereka tidak boleh beroperasi secara sedia kala, seperti mana biasa. Itu belum lagi kita tengok dalam ruangan komen, bila mana Fazli membuat posting beliau dikecam. Dan apabila beliau dikecam pula, tiba-tiba beliau bersetuju pula. Tadi dia setuju pula dengan cadangan ahli Parlimen Pembangkang supaya moratorium ini turut diberikan kepada the M40, kan? Kemudian bila dia dalam ruangan komen, dia punya pendirian pula flip-flop, berubah-ubah lagi. Jadi bagi saya manusia ni ada masalah. Tapi saya ada sikit angin bila mana beliau mengatakan bahawa syarat yang diberikan oleh Datuk Seri Najib,
syarat ataupun sokongan bersyarat terhadap Belanjawan 2021, dia kata syarat ini umpama seperti syarat yang diberikan kepada Puteri Gunung Ledang kepada Laksmana Hang Tuah untuk menolak apa yang dipanggil sebagai pinangan ke bawah duli Sultan Melaka pada ketika itu. Yang ini jelas memaparkan, saya nak kata bodoh tak sampai hati kan, tapi tak berapa cerdik, bingai lah senang cerita. Minta maaf cakap. Kena faham, Puteri Gunung Ledang tak nak kahwin dengan Sultan Melaka. Ini kena faham ni. Jadi kerana dia tak nak kahwin dengan Sultan Melaka, maka dia memberi banyak alasan. Alasan dia letak syarat, dia nak pertama 7 dulang hati nyamuk. Mana kejadah nak cari hati nyamuk sampai 7 dulang ni? Kan? Mesejnya dia tak nak kahwin dengan Sultan Melaka. Itu je. Dan mungkin Sultan yang zalim ketika tu boleh cari 7 dulang hati nyamuk, tetapi bila dia meletakkan syarat yang tak munasabah, syarat yang tak masuk akal, dia nak darah anak tuanku tu sendiri, itu ialah syarat tak munasabah dan tak masuk akal. Tapi apa hal si Fadli bandingkan syarat ini dengan syarat sokongan bersyarat yang diberikan oleh Datuk Seri Najib? Berbeza. Syarat yang diberikan oleh Puteri Gunung Ledang ialah untuk menolak pinangan. Tetapi Datuk Seri Najib bersetuju untuk menyokong Belanjawan, tetapi dengan syarat supaya permintaan rakyat yang masuk akal. Permintaan yang masuk akal ini dimasukkan ke dalam Belanjawan melalui proses pemindaan. Apa yang tak masuk akalnya? Kalau kita tengok kalau kita tengok secara apa ni, dengan mata kasar kita, hari ini mereka kata Datuk Seri Najib bangkitkan isu ni nak jadi hero. Saya nak beritahu, ini bukan soal Datuk Seri Najib nak jadi hero. Yang sebenarnya menjadikan Datuk Seri Najib hero ialah Muhyiddin. Sebab bodoh. Kalau dia cerdik kan, dia ikut apa yang Datuk Seri Najib cadangkan. Sebab Datuk Seri Najib ni antara Menteri Kewangan Asia yang terbaik satu ketika dahulu. Orang yang telah terbukti 9 tahun tuan-tuan menjadi Perdana Menteri, menjadi Menteri Kewangan. Dia berjaya memacu ekonomi negara. Dia tahu macam mana nak keluar daripada masalah ni. Muhyiddin ni kena sedar bahawa cadangan Datuk Seri Najib ni untuk menyelamatkan Tengku dia. Ni dia tak faham bahasa ni. Kenapa saya kata nak menyelamatkan Tengku? Moratorium. Kalau bagi pada semua wajib ni. Tadi Fadli kata ada yang terima dan ada juga yang dapat moratorium ni tapi dia tetap bayar bulanan setiap bulan kerana dia tak nak mengenakan interest. Itu mungkin dia tak tambah. Dia tak nak interest berjalan, tapi dia serve interest saja. Sebenarnya dah tak perlu bayar interest. Saya nak beritahu pada Fadli, cadangan Datuk Seri Najib ni bila moratorium wajib diberikan kepada semua, dia sendiri cakap tadi ada yang tak ambil. Jadi kalau dah ada yang tak memerlukan, yang tak nak ambil proses moratorium itu, dan dia nak supaya dia punya pinjaman itu segera habis mengikut jadual dan tidak bertangguh lagi 6 bulan, kena bayar interest, maka sepatutnya diberikan proses moratorium ini bukan hanya kepada B40 tertentu, tetapi diberikan kepada semua secara automatik. Biarlah terpulang kepada orang yang ada ikatan dengan perjanjian sewa beli kereta, sewa beli rumah, sewa beli perniagaan ataupun perjanjian pinjaman peribadi untuk menentukan sama ada mereka nak ambil ataupun tidak. Dia sendiri beritahu ada yang meneruskan pembayaran. Jadi biarlah diberikan pada semua dan
kalaulah syarikat itu berkemampuan untuk membayar pinjaman, biarkan dia teruskan. Yang Fadli mungkin tak sedar bahawa bila kita berikan 6 bulan yang lalu, ada 6.34 bilion duit yang sepatutnya dimasukkan, dibayar kepada bank setiap bulan, tapi tak dibayar kepada bank kerana tempoh bayaran ansuran itu dianjakkan 6 bulan. Apa maknanya? Maknanya ada 6.34 bilion untuk dibelanjakan oleh rakyat untuk keperluan mereka. Ini sama konsep dengan stimulus package ataupun package rangsangan ekonomi. Kau kena faham ni, Fadli. Negara sekarang ni, kita punya pendapatan menguncup kerana berniaga tak berjalan seperti sedia kala. Tidak sempurna seperti sedia kala. Bukan hanya pendapatan syarikat-syarikat ini tidak sempurna, tetapi pendapatan kerajaan juga tidak sempurna. Dia juga cakap tadi, unjuran pendapatan tu boleh percaya ke tak boleh percaya? Unjuran pertumbuhan ekonomi dia sebut tadi, boleh percaya ke tak boleh percaya? Datuk Seri Najib pun dah cakap dulu, Bank Dunia pun berapa kali membetulkan unjuran pendapatan kita. Saya nak beritahu, bila ada 6.34 bilion ini, orang yang tak perlu bayar sewa beli kereta, sewa beli rumah, pinjaman peribadi, bank rakyat dan sebagainya, maka duit ni digunakan untuk berbelanja. Kalau dia beli barang-barang contohnya makanan, ataupun ayam itik kambing lembu, maka ianya akan membangkit industri penternakan. Kalau dia gunakan untuk buat repair rumah dan sebagainya, ianya akan membangkit industri hardware, ianya akan membangkit industri simen, cat dan sebagainya. So ini tuan-tuan akan membantu untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. So bila duit yang bukan duit kerajaan ini, duit rakyat ini tak digunakan untuk bayar pinjaman peribadi mereka, tapi digunakan untuk berbelanja, ianya akan menambah kantung kerajaan, akan menambah pertumbuhan ekonomi, menyelamatkan Tengku Muhyiddin. Ini kena faham. Sama juga pemuda PAS ni tadi, dia tak bersetuju bantuan ataupun dia tak bersetuju pencarum KWSP dibenarkan untuk mengeluarkan duit sebanyak RM10,000 maksimum. Macam Datuk Seri Najib cakap, kalau semua orang keluar RM10,000, nilai dia 40 bilion. Tetapi ada orang yang duit dia pun tak banyak dalam KWSP, mungkin dia akan keluarkan sikit. Ada orang keperluan dia nak buka gerai burger saja, mungkin dia keluarkan RM5,000, RM4,000. So paling banyak pun mungkin sekitar 20 bilion saja. Cuba bayangkan 20 bilion ini, saya nak beritahu, 20 bilion ini digunakan oleh mereka ini untuk berbelanja. Apa kesan dia pada ekonomi? Kesan dia sama kesan dia dengan Datuk Seri Najib, tuan-tuan, memberikan 6.8 bilion untuk 7.2 juta keluarga. Duit ini digunakan juga untuk beli barang-barang keperluan harian mereka, untuk settlekan hutang itu, hutang ini. Maka ianya menambah kitaran wang di pasaran, tuan-tuan. Tapi kena ingat, 20 bilion maknanya, tuan-tuan, bukan sekali BRIM tu, bukan sekali BRIM, 3 kali BRIM pun, 3 kali BRIM nilai dia, ianya akan menambah kuasa membeli rakyat, tuan-tuan. Jadi macam mana Fadli boleh kata bahawa ini sama seperti syarat yang diberikan oleh Puteri Gunung Ledang? Saya nak beritahu, kalau Muhyiddin ni pandai, bila Datuk Seri Najib buat cadangan, kan, kau pertimbangkanlah. Kalau tak berapa cerdik, panggil pakar ekonomi,
Apa guna kau lantik kau punya council, economic council ni semua, kan? Suruhlah dia orang fikir apa impaknya bila kita bagi moratorium. Ianya paling kuat impak kepada pendapatan pihak perbankan. Itu pun bukannya terjejas dan tidak ada pulangan kemudian hari. Ada, cuma delayed profit. Keuntungan yang tangguh lagi 6 bulan. Jadi kalau tak reti nak nilai sendiri, minta pandangan. Kalau benda tu bagus, walaupun datang daripada nak kata stru politik, saya tak anggaplah Datuk Seri Najib ni stru politik kamu, kan? Tapi pasal kamu ni bodoh, tak boleh berfikir dengan baik. Kalau kamu cerdik sikit, kan, sepatutnya bila dia dah angkat kamu jadi Perdana Menteri, dia Perdana Menteri dulu, dia kena fitnah dengan kamu, dia sanggup angkat kamu menjadi Perdana Menteri. Maka tidak-tidak pun dengarlah idea dia kalau tak nak letak dia dalam Economic Council pun, kan? Kalau ambil idea dia, sekali je dia bagi cadangan, kamu terus ambil. Cuba kamu tengok apa jadi 3-4 bulan pertama bila kamu menjadi Perdana Menteri. Datuk Seri Najib bagi idea, keluar kat Facebook dia berjela, kamu cedok idea dia, kamu implement, bagi bantuan prihatin, bagi itu, bagi ini, bagi moratorium. Tengok apa jadi pada kamu. Setidak-tidaknya nama kamu harum. Sampai ada yang tergamak panggil kamu Abah, kan? Sehinggalah kamu sendiri menamatkan riwayat politik kamu dengan memenjarakan Datuk Seri Najib. Barulah mula orang panggil kau Abah kau, COW. Sebelum tu tak ada. Jadi yang sebenarnya menjadikan Datuk Seri Najib hero ialah kamu. Dia bagi idea, kamu terima. Cuba tengok masa PKP pertama, semua idea Datuk Seri Najib bagi, engkau laksana, yang dapat nama baik engkau seorang. Ada orang puji Datuk Najib? Boleh bilang dengan jari, kan? Tapi kamu nak tunjuk angkuh, tak mau terima pandangan dia, kamu tolak. Rakyat bawah bangkit, rakyat bising. Bila rakyat bangkit, rakyat bising. Bila datang belanjawan, sekali lagi kamu menunjukkan kebahalulan kamu dengan menolak cadangan Datuk Seri Najib ketika membahaskan belanjawan. Moratorium kamu bagi kepada kumpulan B40 saja, tak wajibkan. Kemudian KWSP kamu bagi secara runcit-runcit, itu pun pada orang yang kena berhenti kerja. Nak kena berhenti kerja dulu, baru boleh dapat keluarkan duit KWSP RM500 sebulan selama 12 bulan. Masuk akal ke? Itu sebabnya Datuk Seri Najib terpaksa membangkitkan sekali lagi. Dia terpaksa membangkitkan sekali lagi. Dan bila dia bangkitkan sekali lagi, memanglah dia jadi hero. Siapa yang jadikan dia hero? Engkau. Sebab apa? Sebab kau tak cerdik. Ini masalah kau ni, kan? Bukan orang lain yang menaikkan Datuk Seri Najib sebagai hero, kamu. Dan selepas ini, katalah kamu membuat pindaan, bersetuju dengan cadangan Datuk Seri Najib, 2 kali dia tekan, baru kamu nak buat. Tetapi rakyat akan ingat, dia tekan, itu sebab kamu buat. Maka dia akan jadi hero. Tapi kalau kamu tak buat, pertama sekali dia sudah bersuara menyuarakan hak rakyat. Kena ingat, 1 poin dia dapat, dah hero dah, kan? Tetapi kalau kamu tak laksana, wahai Muhyiddin, kursi Perdana Menteri yang kamu pegang pun akan hilang. Apa guna kalau kamu cuba nak menidakkan cadangan yang baik yang dibuat oleh orang yang kamu tak minat, tiba-tiba akhirnya kamu punya kedudukan sebagai Perdana Menteri pun dah hilang. Sebab BNBBC ni ada 23 orang, tuan-tuan. 23 orang ni kalau tak bersetuju, kalau misalnya mereka tetap juga tak nak bagi moratorium automatik, tetap juga tak nak bagi maksimum RM10,000 dikeluarkan daripada duit KWSP ni, maka
ahli-ahli parlimen Barisan Nasional yang terdiri daripada anggota BNBBC tidak akan menyokong kamu. Bila tak sokong kamu, kamu hilang jawatan Perdana Menteri. Yang mana kamu nak? Ini tak cerdiknya. Kita komen, kita kritik dia. Dia cerita pasal, ni saya ambil contoh saya sendiri. Kan? Siapa yang jadikan kita tak pasal-pasal jadi hero? Kamu. Bodoh. Sebab apa? Saya cerita pasal ni, pelantikan menteri-menteri. Kamu tak nak bagi Dato' Zahid kerana kononnya Dato' Zahid ada masalah integriti. Kalau kamu tak sebut Dato' Zahid tak ada masalah integriti, dalam keadaan kamu ni bukan bodoh sangat. Kamu sedar bahawa kamu ada masalah dengan Nikaji. Ada hubungan sulit dengan Nikaji, isteri orang, isteri kepada Clement Agustin Stanley Agustin Clement. Kamu lock up saya 1 malam, lepas tu minta reman 4 malam. Sedangkan benda ni, kamu kalau tak puas hati dengan saya, kamu boleh saman malu. Kau boleh saman malu. Kenapa tak saman malu? Kenapa kena gunakan polis lock upkan orang yang kritik kamu? Apa yang kamu tak cakap pada Dato' Seri Najib dulu? Macam-macam perompak, penyamun. Itu boleh didakwa di bawah kanun acara jenayah. Ada Dato' Seri Najib penjara dengan kamu walau 1 malam? Ada? Tak ada. Tak ada. Tapi disebabkan kebebalan kamu ni, kamu lock up saya 1 malam. Bila saya keluar, saya kena pertahankan diri saya. Sebab saya dituduh mengugut kamu. Saya dituduh memfitnah kamu. Jadi saya beritahu, kalau katalah saya ni ada memalukan kamu, maka sewajarnya kamu saman malu saya. Tapi kalau nak saman malu saya, lebih baik saman suami kepada Nikaji. Dan saya terpaksa menceritakan tentang apa yang di-reveal oleh Clement Agustin. Daripada orang tahu sikit pasal Nikaji, akhirnya orang tahu lebih banyak. Aku jadi hero, engkau punya perangai orang makin tahu. Tak ke bodoh tu? Sepatutnya bila orang tegur tu, terima cara baik. Dato' Seri Najib pun saya pernah tegur, tapi dia terima cara baik. Dia panggil kita, dia tanya apa masalah. Lepas tu kita dapat penjelasan daripada dia kenapa harga minyak selepas pilihan raya 2013 terpaksa dinaikkan. Baru saya dapat penerangan. Barulah kita kurang-kurang ni kita tak menentang lagi bila subsidi minyak ditarik. Ada sebab. Yang penting bagi penjelasan. Tapi kamu tak bagi penjelasan. Apa yang kamu buat ialah kamu tangkap orang yang mengkritik kamu. Kamu menjadikan orang tu hero. Lepas ni tangkap apa lagi? Tangkap lebih ramai orang UMNO. Lagi ramai hero di kalangan orang UMNO akan bangkit. Dan makin nazak kamu nanti. Ini kena bijaksana. Itu sebabnya saya nasihatkan pada kawan-kawan daripada PAS ni lah. Jaga sikit lah mulut budak Fadli ni. Kena ingat, kita ni banyak benda kita boleh cakap. Tapi kita menghormati ukhuwah Islamiah di antara UMNO dengan PAS. Walaupun PAS secara dasarnya telah boleh dikatakanlah boleh dianggap kita dah ijab kabul ni, dah kahwin Muafakat Nasional dah tanda tangan piagam Muafakat Nasional, UMNO dengan PAS dah bersama. Sekarang jalan senyap-senyap dia kahwin lari, dia kahwin dengan Muhyiddin. Tiba-tiba dalam keadaan mereka memerlukan sokongan 43 ahli Parlimen Barisan Nasional ni, dia boleh umum. Tu saya cakap Muhyiddin bodoh, kau orang tak percaya. Bodoh. Dalam keadaan dia perlukan undi kita ni tuan-tuan, dia boleh umum, "Wey, UMNO, bini kau aku dah ambil, sekarang bini aku bukan bini kau lagi." Dia dah ambil PAS. Dia umumkan mewujudkan Majlis Kerja Tertinggi Perikatan Nasional. Kalau kamulah orang UMNO, kamu tak terasa. Use your bloody brain. Tak cerdik. Apa buat macam ni? Nak sangat ke kita tolak belanjawan?